عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan para hadirin, ayah ibu sidang jemaah yang dikasihi sekalian, syukur kita rafakkan ke hadrat Allah pada pagi ini dengan izinnya dapat kita bersama-sama untuk meneruskan bacaan kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah, pagi ini merupakan kuliah pertama kita untuk sesi baru 2024. Dan kita pun akan masuk bab yang baru, bab yang keempat. Muka surat 161. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Pada bab ini terdapat 27 nasihat. Pada bab ini, bab yang keempat, kita akan tekuni, kita akan sama-sama menghadam sebanyak 27 nasihat. Kalau tengok muka surat sebelah kiri 160 tu, bab ketiga lah. Yang last tu 37. Maknanya 37 nasihat. Yang ni 27 kurang 10. Terdiri atas 6 hadis. Daripada 27 nasihat ni tuan-tuan, 6 diambil sumbernya dari hadis. Dan selebihnya 21 lah kan. 21 nasihat lagi adalah asar sahabat. Asar ni kata-kata sahabat. Dan kata-kata hikmah ulama-ulama selepasnya. Ulama-ulama tasawuf lah kebanyakan. Ulama-ulama sufi, ahli-ahli ma'rifah, atau kita sebut juga para hukama, cendekiawan Islam, ahli hikmah. Okey, itu dia punya muqaddimah dia. Ada 27 nasihat. Baik, kita mulakan nasihat yang pertama daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis: Man ahana khamsatan khasira khamsah. Man istakhaffa bil ulama khasirat dunya. Man istakhaffa bil ulama khasirat din. Khasirat din. Wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Wa man yang tu tak kena tu. Di situ waman sepatutnya nun tu baris bawah. Alif tu tak ada baris. Wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Wa manis, yang ni pun tersilap juga. Nun tu baris bawah, alif tak ada baris sepatutnya. Jadi kita baca wa manis macam yang atas-atas tadilah. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isha. Ya, asalnya memang nun ni mati ya. Kalau ikut asal, nun tu mati man. Man, barang siapa. Jadi yang ni mati, yang ni pun mati, ni hamzah wasal. Jadi mati bertemu mati, kaedahnya letak baris bawah. Dia macam tu kan. Itu kita baca. Wa manis takhaffa. Asalnya man. Jadi itu bacaan yang betul lah.
Wa man istakhaffa. Dia bukan wa man istakhaffa. Okey, terjemahannya bermaksud barang siapa ahana yang meremehkan atau meringankan, ya, ahana haunan. Haun. Meremehkan 5 perkara khamsah, ya. Dalam bab ni semua 5 je. Dia susun 5, 5, 5. Maka dia akan khasira, rugi. Rugi 5 perkara. Siapa yang meremehkan, meringankan 5 perkara, dia akan rugi 5 perkara. Iaitu, barang siapa yang meremehkan para ulama, bil ulama, maka rugi agamanya. Rugi dari sudut agamanya. Itu satu. Barang siapa yang meremehkan umara, yakni para pemimpin. Umara daripada kalimah amir. Amirul Mukminin. Amir jamak dia umara. Dia punya plural dia umara. Meremehkan para pemimpin, maka rugilah dunianya. Tadi rugi akhirat. Hak ni rugi dunia. Barang siapa yang meremehkan jiran tetangga, bil jiran. Jadi jiran ni memang bahasa Arab. Jiran. Rugilah, maka rugilah manafi', manfaat. Yang keempat, barang siapa yang meremehkan aqriba, bil aqriba. Dia terjemah situ kerabat, kaum kerabat. Aqriba dari kalimah qarib. Qarib ni makna dekat, kaum kerabat yang dekat, ahli keluarga terdekat. Sebagai aqriba, qarib. Maka rugilah dari sudut mawaddah, kasih sayang. Mawaddah. Mawaddah ni satu istilah yang popular juga, ya, terutama kalau dalam tajuk kekeluargaan, mawaddah warahmah. Dan akhir sekali yang kelima, barang siapa yang meremehkan ahlihi, isterinya, atau boleh juga kita fahami sebalik, iaitu pasangan masing-masing lah. Barang siapa yang meremehkan, kalau suami dia meremehkan isteri, kalau isteri dia meremehkan suami, maka rugi dari sudut tib, keseronokan, kemanisan hidup itu, ya, kebahagiaan hidup berumah tangga. Okey, itu dia punya terjemahan. Sekarang kita tengok huraian. Mengabaikan ulama dapat mengakibatkan atau boleh mengakibatkan kerugian agama, kerugian dari sudut agama, pegangan agama. Sebab dia bagi ilat, ya, dia bagi hujah. Kerana apa pula? Apa kaitan agama kita dengan ulama? Kan? Adakah dia orang yang nak menentukan sah tak sah agama kita? Ya, kita Islam lah. Kan? Mungkin berfikiran sedemikian. Sebab dia kata para ulama adalah sumber pengetahuan agama. Jadi pintu ilmu agama ni melalui pintu para ulama. Dan mereka juga disebut-sebut sebagai pewaris para nabi, warasatul anbiya. Baik. Jadi tak ada siapa yang boleh menafikan pembelajaran atau pengetahuan kita dalam menuntut ilmu agama adalah mendapat bimbingan daripada tok-tok guru, para ulama
sampailah pada ustaz-ustaz kecil-kecilan apa begitu begini. Ya, mengaji ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu yang nak membawa kita sampai ke akhirat. Ya, hukum hakam, halal haram, sah batal. Itu maksud dia. Orang yang menghormati dan memuliakan ulama akan terjaga agamanya. Ini satu statement yang saya kira penting untuk kita jadikan panduan dalam hidup, kemudian beritahu pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi yang ke bawah. Kita nakal macam mana pun, orang kata merapu macam mana pun, tapi dengan ulama' ni kena ada rasa hormat dan memuliakan. Mungkin orang tu tak sembahyang pun, pakai tudung pun lebih kurang, tapi bila tang ulama' tu dia faham. Tak boleh sebarangan kita nak menghina, mencerca, ya, buat lebih kurang, ya, kerana bahaya. Kerana selain mendapat barakah, berkat daripadanya, juga akan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada ulama' itu sendiri. Tentang memuliakan para ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin memetik beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan ulama seperti mana berikut. Inna fadlal alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ummati. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah. Nabi buat perbandingan. Kelebihan, keistimewaan orang yang alim berbanding ahli ibadah adalah seperti mana kelebihanku, kelebihan aku, Nabi lah, ke atas orang terendah dari umatku. Jadi jauh sangatlah. Bukan, Nabi tak sebut ke atas sahabat aku yang paling rendah. Ini orang ni semualah umat Nabi. Siapa umat Nabi yang paling lekeh sekali? Begitulah perbandingan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ini satu perumpamaan. Nak menunjukkan ketinggian ataupun kedudukan istimewa yang agama peruntukkan kepada para alim ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Nazratun ilal alim, sekali melihat kepada wajah yang berilmu, kepada wajah orang alim. Ahabbu, kata Nabi, lebih aku sukai daripada beribadah 1 tahun. Yang mana 1 tahun tu penuh puasa di siangnya, solat malam, ya, solat di malam harinya. Nabi lebih suka lagi melihat wajah orang yang berilmu berbanding kita isi 1 tahun dengan ibadat siang dan malam, tapi tanpa menziarahi, tanpa menjenguk, tanpa duduk dalam majlis ilmu para alim ulama'. Itu maksudnya. Tapi kalau 1 tahun tu dia ibadah, dalam masa yang sama duduk dalam majlis ilmu, rapat dengan alim ulama', itulah yang sebaiknya. Jadi maksud hadis ni, dia ibadat je. Tapi dalam masa yang sama dia terputus hubungan dengan para alim ulama', tok-tok guru ataupun majlis ilmu tu sendiri. Kemudian Nabi bersabda lagi, ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah. Qalu bala ya Rasulullah, hum ulama'u ummati. Mahukah kamu sekalian aku beritahu tentang siapa yang paling mulia di antara penghuni syurga? Jawab para sahabat, bahkan kami ingin tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda,
adalah mereka itu mereka adalah ulama, ahli ilmu dari kalangan umatku. Sekarang jelaslah bahawa ilmu itu permata yang lebih mulia daripada ibadah, tetapi ibadah pun tidak boleh tiada. Ianya mesti dikerjakan, ia ibadah tu. Jadi ibadah pun kita tak boleh abaikanlah, mesti kena buat. Tetapi nak buat ibadah tu mesti dikerjakan yang disertai dengan ilmu. Bukan ikut-ikut, bukan main dengar-dengar orang cakap kita buat tanpa ada fakta yang jelas daripada kitab-kitab yang muktabar. Jika tidak demikian, ilmunya itu akan menjadi debu. Ini risiko dia pula. Walaupun tadi kita dah cerita kelebihan orang alim, kelebihan para ulama, itu tak dinafikan, tapi risikonya pun berat juga. Jika tidak demikian, jika tak beramal, tak beribadah, ilmu yang ada pada seseorang itu akan menjadi debu yang berhamburan di tiup angin. Sebab ilmu ibarat pohon dan ibadah ibarat buah, yang menjadikan pohon lebih mulia kerana pohon itu pokok tetapi manfaatnya ialah buah. Oleh kerananya tidak bagi manusia itu mempunyai keduanya, yakni ilmu dan ibadah. Oleh yang demikian, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ada berkata, tuntutlah ilmu tetapi tidak melupakan ibadah. Dan kerjakan ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Tuntut ilmu. Carilah ilmu. Ikutlah kuliah-kuliah. Belilah kitab menadah dan seumpama. Susunlah jadual harian kita, mingguan kita, supaya dalam seminggu paling tidak beberapa hari kita hadir majlis ilmu. Subuh ke, duha ke, maghrib ke. Tapi jangan lupa ibadah. Kata Imam Hasan Basri. Begitu juga yang rajin ibadah, bagus, pulun elok-elok. Itulah kita punya bekal pun. Tapi tak dapat tidak, jangan tinggal ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu. Boleh. Maksudnya nak buat analogi ni tak ada masalah. Boleh terimalah. Ilmu yang umpama kalau kita makan, kita tak bekerja, tak bersenam. Jadi makanan tu nanti silat hari bulan membawa mudarat, bawa sakit, bawa itu, bawa ini kan. Boleh terima. Kalau bahasa istilah agamanya, itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat, yang kita doa-doa tu kan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a tu kan. Nak bagi ilmu tu bermanfaat. Jadi ilmu ni bermanfaat setelah kita amalkan. Setelah kita amalkan. Di sini lebih kepada ilmu, kalau bahasa kita fardu ain, yang dari sudut prioritinya lah mesti diselesaikan bagi tiap-tiap mukallaf. Kemudian kita juga tak mengkesampingkan ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu-ilmu dunia ni kebanyakannya masuk dalam kategori fardu kifayah. Kalau Imam Ghazali sendiri, dia sangat menekankan orang Islam lahirkan sebanyak-banyaknya doktor dalam perubatan. Sebab kesihatan ni dalam agama kan merupakan mahkota. Sihat ni ibu bagi segala-gala. Jadi dia kata orang Islam kena lahirkan seramai-ramainya doktor. Dan itu fardu kifayah. Kalau kita tak ada doktor orang Islam, jadi masalah pula. Tambah kalau sakit puan yang melibatkan orang perempuan. Dan ilmu-ilmu yang lain lah. Ilmu
perundangan, perakaunan. Kalau betul niatnya, insya-Allah akan ada nilai ibadah lah dalam ilmu yang kita belajar tu. Tapi bila sebut ulama, ulama di sini lebih kepada takrif yang selalu diguna pakai mengajar ilmu agama. Ya, ada. Kita pernah bincang dalam kitab ni di peringkat awal dulu. Bab pertama rasa, kita dah bab keempat ni. Bab pertama dulu, Imam Ghazali juga tokohnya membahagikan ulama kepada dua kan. Satu ulama baik, satu ulama jahat lah. Ulama khair, ulama su'. Jadi yang kita bincang ni, yang kita baca ni, dia hanya melibatkan ulama yang baik je. Kita tak fokus pada ulama buruk. Yang kelebihan-kelebihan Nabi sebut tadi satu persatu merujuk kepada ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang dalam istilahnya dipanggil thiqah, atau ulama akhirat, ulama yang amanah dengan ilmu. Kalau ulama buat lebih kurang ni tak masuklah tu, kita tak bincang yang tu. Kemudian ulama yang baik pula pun ada martabat lagi. Dia ada istilah ulama kibar. Kibar ni makna ulama besar sungguhlah. Macam tok-tok guru pondok yang alim-alim jadi ahli majlis fatwa tu kan, itu kita panggil kibar. Lepas tu ada ulama yang sederhana, ada ulama kecil. Macam kami ustaz-ustaz ni hak kecil-kecil ni lah kan. Tak panggil ulama pun, panggil ustaz. Panggil ustaz. Asatizah kalau jamak dia. Kemudian kalau moden pula lagi, dia pecah lagi banyak. Ada ulama haraki, kan? Istilah-istilah yang dulunya kita tak pernah dengar, dah mula diberi. Ulama rabbani, ulama yang terlibat dengan politik, orang panggil haraki. Ulama yang banyak mendidik orang dalam bidang tasawuf, kita panggil rabbani. Ulama yang duduk di pondok mengajar je, dia ada pula. Tapi saling perlu memerlulah, bukan saling cerca mencerca, bukan saling mendabik dada akulah hebat kamu tak hebat kan. Kenapa ulama dikatakan paling takut kepada Allah? Itu berdasarkan surah Fatir kan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu memang Allah yang sebut. Hanya saja orang yang paling takut, kata Allah, di kalangan hamba-hambaku adalah para ulama. Jadi mereka takut kepada Allah tu dengan jalan ilmu itulah. Dengan jalan ilmu itu mereka mengenal Allah, mengetahui sifat kesempurnaan Allah, sifat perkasa Allah yang boleh mengazab sesiapa sahaja di kalangan hamba-Nya yang derhaka. Jadi dengan ilmu ni maksudnya knowledge, pengetahuan. Kita ada maklumat, kita ada info. Contohnya macam kita pernah sebut barangkali, budak kecil, anak kita ke cucu kita umur 3 tahun, 4 tahun, dia terserempak dengan ular tedung kan. Dia tak tahu apa. Kita nengok menjerit kan, sebab kita tahu tu ada ilmu, kita ada maklumat, kena patut innalillah. Tapi budak tu dia tak tahu apa. Siap-siap dia pergi dekat lagi kan. Dia pergi sebab dia tidak ada ilmu tentang bisa ular tu. Macam tu juga kita bawa kereta kat speed highway, habis tu ada maklumat kan, signboard. Ini lokasi speed trap. Kita dapat maklumat lah tu, info. Jadi daripada bawa laju, kita pun takut kena saman. Berlakonlah kejap. Pelan kan, tekan minyak tu. Dah lepas nanti pecut pula. Tapi dengan ilmu, dengan info yang kita ada tu, kita jadi takut nak kena saman. Rugilah duit. Begitulah sepatutnya yang berlaku kepada para ulama. Dengan ilmu yang mereka miliki itu, membuatkan mereka lagi takut. Cuma takut pada Allah ni bukanlah macam kita takut dengan hantu, takut dengan rimau, takut dengan jin jembalang penunggu.
Takut dengan Allah ni lagi kita cinta dia, lagi kita bergantung harap pada dia, lagi kita puji dan puja dia. Dia tak takut macam kita takut rimau tu kan, cabut lari. Maknanya takut dalam erti kata makin mendekat, bukan takut yang haribun, makin menjauh. Sebab kita takut Allah azab kita, Allah hina kita, Allah laknat kita, kita pun beramal, kita pun jadi orang baik, jadi orang soleh, cuba taat perintah dia kan. Itu terjemahan takut tu lah. Ya. 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 Saya pun tak pasti kan dari sudut tempoh masa tu nak dibahagikan peratus amal dengan sebar tu macam mana. Tetapi sebar itu memang galakkan daripada Nabi sendirilah, yang kita pun maklum biasa dengar hadis balighu anni walau ayah. Cumanya kalau kita tengok Saidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelum dia nak sebarkan satu-satu ilmu, dia cuba memastikan ilmu yang dia nak sebarkan tu dia terlebih dahulu dah amalkan. Kebanyakan para sahabat begitu. Walaupun taklah menjadi kesalahan atau dosa besar pula kita suruh kita sebarkan ilmu tapi kita sendiri pun tak buat kan, bukanlah satu kesalahan, kerana di sana ada hadis barang siapa mandalla ala khairi, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, dia juga dapat pahala bila orang tu buat baik. Kan? Walaupun mungkin kita tak buat pun, ataupun mungkin kadang-kadang atau jarang-jarang, orang lain yang dengar pula lebih konsisten. Sehingga ada Nabi sebut, sampaikan daripadaku ilmu yang kamu tahu, kerana boleh jadi orang yang mendengar lebih faham, lebih beramal daripada kamu sendiri yang menyampaikan. Kan? Jadi pertimbangannya begitulah yang saya faham. Ada juga yang buat setiap ilmu yang diterima, dia sampai. Kalau zaman kita sekarang, share lah kat dalam grup WhatsApp kan. Okey, hari ni mengaji kitab Nasaihul Ibad, kita pun dah buat poin-poin. Hadis Nabi menyebut 5 perkara bla 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 bla, kita pun share kan. Dia seronok nak share. Saya pernah jumpa satu hamba Allah, mu'allaf, dia convert. Dia begitu gigih buat program-program street dakwah jalanan. Jumpa dengan orang-orang, termasuk orang bukan Islam sendiri. Sebab dia kata dia nak share nikmat Islam tu. Dia nak share nikmat Islam kepada rakan-rakan non-yet Muslim ni supaya dia orang pun tahu bahawa inilah agama yang sebenar. Walaupun dia baru je masuk Islam kan. Sebab tu berbeza bila kita cerita sebar. Sebar tu dia ada unsur da'i. Dalam istilah dia panggil pendakwah. Pendakwah ni penyebar, pengajak. Walaupun kita tak nafi, seorang da'i, seorang yang nak menyebarkan ilmu, dia pun kena ada ilmu tu. Ataupun ada asas-asas ilmu lah. Tak semesti nak jadi alim, nak ada PhD, doktor dalam bidang hadis baru nak boleh jadi pendakwah. Sebab tu ada kata-kata menyebut, kalau nak tunggu pendakwah semua jadi alim baru layak menyebarkan ilmu, nescaya kita kekurangan pendakwah. Nak tunggu mencapai piawaian yang betul-betul standard, berapa kerat sangat, silat-silat hari bulan, saya pun tak layak jadi pendakwah. Kan? Jadi kita dalam berdakwah terus belajar. Dalam berdakwah, mengajar itu belajar, kata Profesor Hamka. Abu Yahya Hamka kata, kita mengajar itu sebenarnya kita pun belajar untuk diri kita sendiri. Bila kita sebar, bagusnya sebar, satu kita share, orang lain pun mungkin dapat manfaat. Lepas satu mengingatkan diri kita juga kan. Aku ni beria-ria suruh orang buat. Aku pun tak buat lagi. Akhirnya dia mengetuk balik diri kita sebenarnya. Itu yang positif lah kalau kita lihat dari sudut positif. Jadi kita kalau boleh imbangilah. Apa ilmu kita dapat, kita share. Ataupun kalau kita rasa tak sedap, kita nak share ilmu yang kita dah amal je. Contoh, orang tu rajin qiyamul lail kan. Memang dah jadi ahli qiyamul lail. Dia pun ajak orang qiyamul lail.
Orang yang dengar tu akan lebih masuk meresap dalam jiwa. Sebab dia tu memang ahli qiyamul lail kan. Dia bercakap daripada hati. Ini kadang-kadang kita qiyamul lail berdegar-degar, kawan pun leboh juga kan. Tu termasuk saya lah kan, risau juga. Sebab tu saya pun suka ambil pendekatan Saidina Abu Bakar. Yang kita nak kempen sangat-sangat ni, yang selalu kita kempen, itu benda yang kita dah buat. Contoh, saya suka kempen kat tuan-tuan baca Quran, 1 tahun hafal 1 surah pilihan, buat projek, ni dah masuk 2024 ni, tengok target capai ke tak. Hak tahun lepas punya surah terbengkalai itu apa sebab? Kita berani cakap benda tu sebab kita dah lalui. Alhamdulillah, adalah sikit pengalaman masuk tahfiz, struggle macam mana nak hafal Quran. Itu kita beranilah kempen. Yang lain tu kalau ada dalam kitab, kita baca begitulah sepintas lalu kan. Okey, baik. Kemudian adalah sudah jelas bahawa manusia itu mesti, ini kesimpulan dia, mesti memiliki kedua-duanya. Itu je. Ilmu dan ibadah atau amal lah. Bagaimanapun yang lebih diutamakan, ni cerita apa? Priority, aulawiyat. Lebih dahulu ialah ilmu. Nak didahulukan yang mana satu, dah pastilah ilmu. Sebab ia adalah sesuatu yang asas dan sebagai petunjuk. Kalau tak ada asas, macam mana nak bina? Dan dia sebagai petunjuk, nak menunjuk sah batal, boleh tak boleh, rukun, sunat, mana satu nak ditunjuk. Bagaimana akan dapat seseorang itu beribadah jika tidak mengetahui cara-caranya? Kan? Kalau kereta rosak kan, breakdown tepi jalan. Lepas tu pergi telefon saya, "Ustaz tolong tengok kereta saya." Memang saya tak tahu apalah. Apa nak dibuat, apa nak diketuk, apa nak dibuka. Boleh tengok je kan. Ke nak suruh jampi tak tahulah pula. Tak ada ilmu, tak ada, jangan. Bukan ahli. Macam mana kita nak buat sesuatu tanpa kita ada ilmu? Melainkan nak buat-buat tahu, jadi rosaklah. Kata tikus baik labu. Sebab tu ulama' selalu sebut, orang yang tak ada ilmu ni, bila dia buat sesuatu tanpa ilmu, itu lebih banyak mendatangkan mudarat daripada kebaikan. Risau jadi macam tu. Kerana itulah Rasulullah SAW bersabda, memang ada hadis pun, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Mudah nak faham. Nabi buat satu kiasan lagi. Ilmu itu imam bagi amal. Sedangkan amal adalah sebagai mak. Jadi dalam apa keadaan pun ilmu mesti duduk depan. Dia mesti jadi imam. Jangan amalan kita pula mendahului ilmu. Itu maksud dia. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam bagi amal, sedangkan amalan kita umpama makmum. Baik, habis untuk poin pertama. Ada apa-apa lagi persoalan berkenaan betul? Mana ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, kan? Kalau kita baca Fatihah tu, kita minta dijauhkan. Mula kita minta supaya kita dapat menempuh jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Maka kita boleh terima maksud nikmat situ nikmat apa? Salah satu nikmat ilmu. Walaupun yang dibahas dalam kitab tafsir nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi iman Islam kita ni pun mesti berdiri atas ilmu. Itu yang kita belajar, ilmu akidah, bab iman. Islam, fiqh, apa semua tu belajar pula. Mesti balik pada ilmu. Sebab tu dalam surah Wal Asri tu, Wal Asri innal insana lafi khus
illal ladzina amanu. Kita terjemah beriman kan. Ada setengah ahli tafsir terjemah berilmu. Sebab dia kata iman kita takkan sah, takkan betul tanpa bimbingan ilmu. Jadi kita minta dalam Fatihah tu, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Nikmat apa? Bukan nikmat dunia, bukan nikmat kekayaan semata-mata, tetapi nikmat iman dan Islam yang berasaskan ilmu. Dan jangan kami jadi orang yang maghdub, yang dimurkai. Dimurkai ini Yahudi yang mereka ada ilmu tapi mereka tidak amanah dengan ilmu, tu khianat. Manakala waladhdallin tak ada ilmu, buat-buat tahu. Itu cara ulama tafsir Fatihah tu lah. Kalau Yahudi dia ada ilmu dah. Kita pun nak ada ilmu tadi kan. Tapi ilmu mereka khianati. Mereka sembunyi ilmu. Mereka tukar hukum Allah. Itu yang Allah murka tu, maghdub. Waladhdallin Nasrani. Dia orang tak ada ilmu tapi buat-buat tahu. Akhirnya sesat. Tu waladhdallin. Makna betul lah tu. Kalau kita baca Fatihah tu nampak bayangan tu, mudah-mudahan dia menyumbanglah pada khusyuk kita kan. Hati kita tu betul-betul tawajuh pada Allah. Ya Allah, bagi aku ilmu seperti mana ilmu yang kau beri pada an'amta alaihim tu, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Dan ilmu tu pula mampu membimbing kita ke arah kebaikan. Okey. Sedangkan habis dah. Okey. Sedang mengabaikan, ni poin kedua pula. Yang ulama tadi dah habis. Sedangkan apabila kita mengabaikan umara, penguasa atau pemimpin, dapat atau boleh mengakibatkan rugi dunia. Sebab apa? Sebab di tangan mereka lah pemimpin ni, urusan dunia dan hal ehwal dunia ada di tangannya. Pada umumnya pemimpin, penguasa, pemerintah adalah pihak-pihak yang mentadbir hal ehwal urusan dunia. Ini pada ghalib begitulah yang kita faham kan. Justru itu, jika seseorang tidak ada hubungan yang harmonis dengan pihak mereka, akan terjejaslah urusan dunianya sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi, sosial dan politik. Sepatut dapat projek, tapi oleh kerana kita tak ngam dengan orang atas, tak sama color ke, lawan pula, memang cerahlah masa depan. Kan? Nama kita kena potong ke, disenarai hitamkan ke, itu biasalah. Dalam kehidupan berpolitik banyaklah berlaku benda-benda yang macam tu. Ya, itu maksud dia kata kalau kita ni tak ada hubungan mesra dengan pihak atasan, dari sudut keduniaan tu payah sikit. Hari ni kita panggil kabel lah. Kan? Kabel. Tapi kalau nak bandingkan dengan pertama tadi, rugi dunia dengan rugi agama, mana lagi teruk? Rugi agama lah lagi teruk. Itu menyebabkan masa depan akhirat. Rugi dunia ni insya-Allah. Ada juga tuan-tuan orang yang tak mempunyai hubungan baik dengan pihak atasan, Allah bagi rezeki lebih pun ada. Sebab hakikat rezeki dunia ni Allah juga yang pegang. Ini cerita pada ghalib. Ya? Dia berlakon. Tak apalah dia nak berlakon ke tak berlakon. Wallahu alam. Ya. Kalau berlakon tu dia jadi macam lalang lah kan. Siapa naik itulah dia punya parti. Ya. Dia macam tengok bola sepak lah. Kamu sokong mana? Manchester ke Liverpool? Saya sokong mana menang, dia kata. Senang. Hak menang tu lah pasukan dia. Dia sokong Manchester kan, sekali kalah dia berkata masuk gua pula. Dah macam-macam sekarang kan. Tapi ada orang dia ada pendirian kan. Dia satu tu dia pegang lah mana dia punya pemimpin dia. Ada orang dia bukan berpura-pura, dia proporsional. Kalau dia orang meniaga dengan siapa-siapa pun dia buat baik. Berparti. Tapi hubungan sosial, hubungan perniagaan, dia tak apalah siapa pun. Tengok orang punya karakter lah. Ada yang berpura-pura, ada yang proporsional, ada orang yang ada jati diri dia lain. Itu masing-masing kita lah pembawakan. Menghormati dan memuliakan jiran.
Yang ketiga pula. Jadi yang umara tadi pendek tu je, satu perenggan tu je. Menghormati dan memuliakan jiran pula dianggap sebagai hal yang sangat penting kerana kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari peranan jiran tetangga. Tentang larangan mengabaikan jiran tetangga dan wajib menghormati serta menyukai mereka, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidak beriman seseorang hamba sehingga ia menyukai tetangganya seperti dia menyukai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita kalau balik rumah nak bertenang-tenang, tak nak bunyi bising-bising kan, nanti jadi stres, jadi tension. Kita pun janganlah buat bising-bising juga, supaya jiran sebelah tak tension. Itu dia kata, tak beriman seseorang sehingga dia menyukai tetangganya, jirannya, seperti mana dia menyukai apa yang berlaku atas dirinya. Kalau dia balik rumah tak nak ada bau busuk-busuk kan, maka dia pun kena fikir juga, jiran pun macam tu juga manusia. Kalau dia bela kucing tu, pandai-pandailah urus supaya janganlah terlampau aroma-aroma tahi dan apa semua tu kan. Sama je. Termasuk jiran bukan Islam. Sebab kita ni ada 3 jiran kan, kalau yang ikut panduannya. Pertama, dipanggil apa? Ada 3 hak. Kategori pertama, kita ada jiran yang dia mempunyai 3 hak atas kita, ataupun kita kepada dia orang. Pertama, hak jiran tu sendiri sebab dah berjiran. Yang kedua, hak kekeluargaan. Yang ketiga, kalau keluarga kita orang Islam, hak Islam. Ada 3 hak dalam jiran tu. Kemudian ada pula hak Islam dan jiran saja, tinggal 2. Sebab dia bukan keluarga kita, bukan darah daging, bukan bau bacang. Yang ketiga, satu hak saja, iaitu hak jiran, orang bukan Islam lah. Kalau kita yang Nabi sebut tu, berapa buah rumah? 40 buah rumah tu kan. Lepas tu 40 buah rumah pun, kalau kita nak bincang dari sudut ukuran, kalau rumah teres, rapat-rapat lah. Kalau rumah sebiji-sebiji tu berapa jauh pula kan. Maksudnya yang munasabah lah bagi kita kan. Yang maknanya utamakanlah jiran yang sebelah-sebelah dulu. Yang dekat-dekat tu kita bersembang, kita bersosial, kita ambil tahu, kita ziarah kalau sakit, dan bagi hadiah hari raya ke apa ke. Itu macam biasalah. Sebab dia macam kaedah kita sembahyang jamak qasar. Baru ni saya ikut satu daurah Ustaz Hazri. Dia kata had kita dikira keluar daripada kita punya tempat kan. Ukuran tu kat mana nak dikira kan? Sempadan yang kita dikatakan dah boleh jamak qasar dah bila kita keluar bermusafir tu kan. Dia bagi tahu yang saya faham lah. Contoh macam saya duduk Taman Botani. Saya Taman Botani, saya duduk di Margosa. Jadi Margosa itulah sempadan saya. Bila saya keluar daripada Margosa, saya dah boleh jamak qasar dah. Walaupun Botani itu masih besar, dia ada Margosa, dia ada Bougainvillea, dia ada Teratai, dia ada macam-macam. Jadi sebenarnya kita keluar daripada Margosa tu saja sudah dikira keluar. Bukan kena keluar Botani seluruhnya. Itu dipanggil yang perbahasan kontemporari lah. Contoh macam anak kita duduk Shah Alam. Anak kita duduk Shah Alam. Dia pun tanya, "Mak, Along ni takat mana yang sempadan boleh buat start semayang jamak qasar musafir ni?" Kita pun cakap, selagi tak keluar Shah Alam tu, sebesar-besar lah Shah Alamnya, berapa banyak section nak dilalui. Jadi kalau kita section 1, keluar section 1 je, dah section 2 punya surau, dah dikira boleh jamak qasar dah. Bukan mesti kena keluar satu Shah Alam tu. Jenuh. Itu Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani dia bincangkan. Jadi kemunasabahan tu bila contemporary ni dah jadi macam tu. Siapa jiran kita,
Tu kalau 40 rumah tu macam mana? Rumah teres lain, rumah semidi lain, rumah banglo lain. Kalau rumah kampung dulu-dulu ada yang jenis lagi, satu lagi jumpa jauh. Itulah jiran dia orang walaupun jaraknya jauh kan. Mana kalau sakit, tumpah apa semua, usahakanlah pergi ziarah, pergi tanya khabar. Kalau tak makan ke tengok anak-anak macam mana. Ya? Aha. Rumah flat kan atas bawah, mana yang kita mampu lah. Tapi zaman sekarang mudah kan, kita dah ada handphone. Macam saya sebut, kami satu baris tu, kami ada grup. Baru ni ada seorang accident, masuk dalam grup. Kita pun baru tahu, kadang-kadang kita pun masing-masing share dengan komitmen kan. Bila tengok dalam grup, Allah, pergi ziarah. Udah accident, jatuh motor. Sekali tanya pula, siapa nampak kucing saya hilang dalam grup. Jadi adalah juga komunikasi tu kan. Orang dijawab, oh tadi semalam nampak dekat belakang, udah kena rembat ke apa, tak tahulah. Kan? Ada orang buat dalam tu tapi sengap je. Jadi bila ada grup tu, terasa lah juga hidup berjiran tu kan. Kalau tidak langsung apa tidak. Lepas tu kita share lah benda-benda untuk anak-anak ni cuti sekolah, masuk memanah, share. Lepas tu dia orang pun tanya, kat mana program ni? Adalah juga. Ada orang tak reti bersembang depan-depan, tapi dalam menulis-nulis WhatsApp, mau juga dia bersosial kan, berkomunikasi. Kalau memang boleh pergi, cuma kita yang tak tengok WhatsApp kan. Kalau dia WhatsApp tu sekarang dia umum dalam grup. Memang kalau dah dijemput, memanglah boleh pergi. Ceritanya kita buka tak buka je, itu cerita lain kan. Tapi kalau jemputan dah ada, kita pun baru tersedar tengok-tengok balik, lah. Konduri ada lagi, bolehlah pergi. Dan memang elok pergi pun. Kalau dia masih dalam, kita kata, kawasan area, qaryah kita, taman kita. Kalau dah terlajak, minta maaf lah. Kan? 2 hari baru buka lepas tu. Kenduri pun dah ma'asalamah dah kan. Nak kata apa. Itu pro and con lah kan. Zaman media sosial ni. Betul juga. Saya semalam balik kampung. Saya WhatsApp kat pak mentua saya. Biasa dia baca. Ni balik-balik dia tak ada. Dia pergi pondok lah. Dia ada pondok kat Lekir tu. Dia kata tak tahu pun Huri nak balik. Dah WhatsApp dah. Oh iya ke dia kata. Kadang-kadang nak kena telefon pula kan. Biasa WhatsApp, kebiasaan dia baca. Terlepas pandang. Kita ingat dah baca. Yalah, benda-benda macam tu memang akan berlaku. Ada kemungkinan untuk. Tapi dah dapat jemputan, memang sebaiknya kita penuhilah. Ya. Itu juga hak kan. Bila menerima jemputan, kita. Okey, dalam hadis yang lain, yang ni last ya. Kita baca terjemahan saja. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang mempunyai jiran tetangga jahat. Jiran ni dia tak mesra alam lah. Dan kerana Allah, ia tetap bersabar menghadapi gangguan kejahatannya itu. Allah cinta. Bukan cinta jiran jahat tu. Cinta orang yang bersabar dengan jiran yang jahat. Allah cinta tu. Yuhibbu tu. Selagi dia mampu bersabar, sehingga Allah memberi imbalan ataupun pahala yang secukupnya dengan tetap hidup atau mematikannya. Maksudnya, hadis ini menggalakkan kita untuk memilih sabar menghadapi karenah jiran. Tapi ialah had sabar kita pun mungkin tak sama. Ya. Tapi memilih sabar itu Allah cinta. Ayat tu kalau kita boleh pegang, nakkan cinta Allah, tak apalah, hadaplah karenah jiran yang ada dalam kita punya qaryah ataupun taman tu kan. Residensi, tempat kediaman kita. Tak mampu sabar, wallahu alam, tak tahulah, buatlah apa patut. Nak pindah pun tak semudah itu. Ada orang dia buat pagar tembok tinggi-tinggi. Man, habis. Ya, senang tak tengok muka sebelah.
Kalau niat dia bukan nak memutuskan silaturahim tapi tak nak bergaduh. Kan? Kawan pun dah tahu dia pun bukannya sabar sangat. Lagi dicuik-cuik kan melenting pula daripada lagi teruk bergaduh, biar jadi neutral je. Dia sebab ada satu kaedah dalam hadis 40 tu, kalau kita tak dapat nak menyayangi, sekurang-kurang jangan membenci. Kita buat tu sebab tak nak membenci tu, bukan nak putus silaturahim. Macam saya di Facebook, ada juga Facebook kawan-kawan saya unfriend, dia panggil unfriend. Saya tak kawan, asal kawan, saya unfriend. Lepas tu saya cakap kat dia, saya kata bukan nak putus silaturahim tapi tak nak bergaduh. Sebab kadang-kadang dia komen tu, kadang-kadang kita buat sakit hati kan. Tak balas kan, tercabar pula. Jadi biar nak reda tu, tak apalah. Itu macam uzlah lah. Kita macam menjauhkan diri, bukan untuk niat memutuskan silaturahim. Tapi kadang-kadang dengan cara begitu kita lebih bertenang lah. Ya, lebih bertenang. Dia buruk sangka. Kalau hubungan elok, tak perlulah kita naik bangun tembok tinggi tu, kecuali kita ada hajat-hajat tertentu, maklumkan. Minta maaf lah tuan, isteri saya ni kadang-kadang sidai kat beranda tu, dia tak pakai tudung apa semua kan, nampak pula aurat. Jadi bila tutup tu senang selesa sikit dia nak keluar masuk walaupun dekat pos tu kan. Ada hajat, supaya tak buruk sangka. Kalau jiran kita yang okey, kena maklum lah. Takut nanti dia kata kita tak nak berjiran dengan dia pula. Tapi kalau memang yang dah bergaduh tu tak bagi tahu pun dia tahulah. Kalau dah memang bergaduh kita pun buat tu, dia pun tak heran, kata elok lah. Baik, setakat itu tuan-tuan, ada solat jenazah katanya. Kita berhenti dahulu, insya-Allah panjang umur kita sambung. Terima kasih atas kehadiran, mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan tasbih kifarah. Ya, sakit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim.